Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Bagi subtopik 1.2, pembuangan bahan sisa. Okey, bagaimana bahan sisa perlu dibuang secara betul? Bahan sisa ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Sama ada bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ataupun bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Bagi yang boleh dibuang ke dalam sinki, bahan itu mestilah cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Manakala bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki iaitu sisa pepejal. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 iaitu berasid dan lebih daripada 9 iaitu beralkali. Sebatian pelarut organik, bahan kimia seperti asid, gris, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida, bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik iaitu mikrob dan bangkai haiwan juga tidak sesuai dibuang ke dalam sinki, bahan buangan radioaktif dan juga bahan meruak serta bahan reaktif yang lain. Kita lihat kepada situasi guru dan pelajar ini. Apakah yang anda buang itu bukan semua bahan sisa biologi boleh dibuang ke dalam sinki atau baku sampah di dalam makmal. Okey, apa pelajar itu kata? Betul ke cikgu? Bagaimanakah cara menguruskan bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi diuruskan dengan menggunakan prosedur operasi standard. Macam SOP. Mari kita lihat jenis bahan sisa biologi dan POS untuk menguruskannya. Okey, apa galeri sains kata? Bahan sisa biologi merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Bahaya kepada persekitaran. Bahan sisa biologi ini termasuklah bahan kumuh, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Okey, prosedur operasi standard, pelupasan bahan sisa biologi. SOP bagaimana untuk menguruskan bahan sisa biologi. Prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan menguruskan pelupusan sisa biologi di dalam makmal. Okey, dipecahkan kepada 4 iaitu kategori A, B, C dan D. Kategori A iaitu untuk peralatan tajam. Contohnya picagari, jarum dan bilah skalpel. Bagaimana untuk menguruskannya? Masukkan ke dalam bekas khas, bekas sisa tajam. Tidak di autoclave. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Manakala untuk kategori B, pepejal tidak tajam. Seperti sarung tangan, tisu dan juga medium kultur. Apa yang perlu kita buat adalah bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Autoclave tu maksudnya kita nak nyah kumankan dia dulu. Dan kategori C iaitu bangkai ataupun organ. Okey, contohnya haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji. Okey, bangkai haiwan ini perlu dibuat bagaimana? Dibalut dalam bahan penyerak, sama ada kertas ataupun tisu. Dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Manakala kategori D iaitu cecair dalam bentuk cecair seperti darah dan juga serum. Dinyah kontaminasi secara autoclave, mesti kita matikan kuman dahulu. Dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Okey, yang ini boleh kalau kita nak buang ke dalam sinki ataupun
tandas. Okey, bagaimana caranya? Yang pertama adalah lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Macam tadi ya. Sama ada A, B, C atau A, B yang ini ya. A, B, C ataupun D. Okey, kategori bahan sisa, bahan A disimpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B dimasukkan ke dalam beg autoclave, kalis bocor dan di autoclave. Dan kategori C dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Kemudian sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Dan akhir sekali sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okay, langkah menguruskan kemalangan di dalam amal. Biasanya kemalangan di dalam amal boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian dan juga kejadian di luar jangka ataupun kurang kemahiran pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Okay, kemalangan ini biasanya berlaku lah kalau kita alpa dalam pengurusan. Jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam amal: terkena sepihan kaca, terkena asid atau alkali pekat, kebakaran kecil, terkena sepihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Jenis kemalangan lain yang berlaku lagi: termometer pecah, kebocoran gas, renjatan elektrik. Okay, bagaimana untuk kita uruskan sekiranya yang tertumpah itu adalah bahan kimia? Yang pertama, pastikan anda memberitahu guru ataupun pembantu makmal dan pastikan kawasan yang tumpah itu dijadikan sebagai kawasan larangan. Sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Okay, nak mengelakkan daripada bahan kimia tadi merebak lebih jauh. Seterusnya, kaut tumpahan bahan kimia dan buang dengan selamat. Itu untuk bahan kimia. Berbeza pula sekiranya melibatkan merkuri. Okay, merkuri ini biasanya kita jumpa di dalam termometer. Yang pertama, pastikan kita memberitahu guru ataupun pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Okey, ini yang membezakan tadi. Yang tadi kita gunakan pasir. Tetapi untuk merkuri kita akan tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan akhir sekali hubungi jabatan bomba untuk tindakan selanjutnya. Kalau yang tadi kita boleh buang sendiri, tetapi sekiranya melibatkan merkuri, kita perlu untuk berhubung dengan jabatan bomba. Kenapa? Keracunan merkuri. Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku resapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Kesannya, merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan dan juga sistem pembiakan serta ginjal manusia. Bahaya merkuri ni. Okey. Selesai untuk subtopik 1.2. Boleh cuba praktis formatif 1.2 pada muka surat 10. Terima kasih.